Biar 2 minit dulu depa nak masuk. 2 minit tu lagi insya-Allah depa akan masuk. Jangan nampak sangat. Lagi. Tu kadang saya buat macam ni tengah pegang telefon apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Nawaitu at-ta'lima wa at-ta'alluma lillah, nawaitu khidmatal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita berada di dataran. Saya membelakangkan Kaabah. Untuk tuan-tuan boleh lihat view lah. Dan insya-Allah hari ini hari terakhir saya di Tanah Haram Makkah. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan untuk kita semua berada di Makkah
dan juga Madinah Al-Munawwarah, menziarahi dua tanah haram ini dan mengerjakan ibadah, serta menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keberkatan, kita membacakan satu hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr qala la tas'alul ayat wa qad sa'alaha qaum salih fakanat taridu min hadzal fajr wa tasduru min hadzal fajr fa'atau an amri rabbihim fa'aqaruha fakanat tashrabu ma'ahum yawma wa yashrabuna labanaha yawma فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل من هو يا رسول الله قال هو أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه رواه الإمام أحمد. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kawasan Al-Hijr, perkampungan kaum Samud, Nabi bersabda, jangan mencabar-cabar Allah dengan meminta-minta bukti kekuasaan Allah. Sesungguhnya kaum Nabi Saleh pernah melakukannya. Unta Nabi Saleh berjalan menggunakan lorong ini dan pulang menggunakan jalan itu. Kemudian mereka menderhakai arahan Tuhan, iaitu kaum Nabi Saleh tadi ni, kaum Samud. Lalu mereka menyembelih unta tadi. Unta itu meminum air pada satu hari dan mereka pula meminum susunya pada hari yang lain. Pembahagian catuan air secara bergilir-gilir. Kemudian mereka menyembelihnya, maka Allah membinasakan kesemua mereka yang di bawah langit dengan satu jeritan yang kuat dan memekikkan, kecuali satu orang lelaki yang selamat kerana berada di tanah haram. Sahabat bertanya, siapakah lelaki itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki itu ialah Abu Righal. Tetapi setelah dia keluar dari tanah haram, dia juga dibinasakan dengan azab seperti kaumnya yang lain juga. Pagi ini cerita tentang Nabi Saleh. Nabi Saleh ni ambil masa 1 jam lah. Kaum Nabi Saleh bernama kaum Samud. Dan Nabi Saleh ni berada di Saudi. Di Saudi, di satu tempat hari ni dia sebut Al-Ula. Dalam hadis tempat tu, kampung tu nama Hijr Nabi sebut. Kampung yang didiami oleh Nabi Saleh. Mukjizat beliau unta tu. Dan juga kaum beliau, kaum Samud, berada di Hijr. Daripada Mekah kalau nak pergi ambil masa lebih kurang berapa Ustaz Akmal? Berapa jam tadi Abang? 600 km. Jauh tuan. Dan tak payah pergi pun Madain Saleh tu, sebab ia adalah tempat yang dilaknat oleh Allah SWT. Nama tempat tu Madain Saleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kisah ni waktu Nabi pergi perang Tabuk. Nabi pergi perang Tabuk, jarak dia lebih kurang daripada Madinah 700 km. Dalam perjalanan macam-macam Nabi cerita. Rasulullah, antara sifat yang kita belajar daripada hadis ni, Nabi duduk di mana pun Nabi akan ingatkan sahabat-sahabat tentang akhirat. Nabi ingatkan. Okey. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tuan-tuan berazamlah niat untuk tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga berazam. Di mana pun kita duduk, dengan siapa pun kita duduk,
kita akan bercakap dengan perkara yang baik, ingatkan manusia tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang akhirat. Jadi Nabi kata kat sahabat, waktu nak pergi perang Tabuk tu, Nabi melalui Madain Salih, Nabi sebut Al-Hijr. Kemudian Nabi pun tunjuk kat sahabat tempat unta Nabi Saleh minum. Unta Nabi Saleh lalu jalan mana, mai minum, lepas tu balik daripada minum di telaga tu jalan mana, mai jalan lain, balik jalan lain. Kemudian Nabi Saleh tak bagi depa kacau unta tu. Susu unta tu boleh. Maksudnya banyaknya susu unta tadi ni sehingga mencukupkan kaum Samud kesemuanya. Dia ada cerita yang menarik, sebab tu unta tu menjadi mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Jadi satu hari unta tu minum, dan hari lain pula depa minum susu unta tadi ni. Nabi Saleh benarkan, tak ada masalah. Cumanya perangai tak puas hati, tamak kaum Nabi Saleh, tamak dan tak dengar arahan Rasul tadi, maka mereka menunggu unta tadi dan mereka merancang untuk menyembelih. Dah bagi minum tak puas, nak sembelih pula. Dah unta tu pun besar, sangat besar kan. Mereka nak sembelih, nak rasa pula daging dia, sebab susu dia sedap. Susu dia sedap, maka mereka nak rasa daging dia. Nabi Saleh dah pesan, jangan ganggu unta ni, jangan sembelih unta ni, Allah akan turun azab. Jangan sembelih unta ni, Allah akan turun azab. Mereka tak percaya, degil, tamak, tak dengar cakap para Rasul. Maka begitulah kita hari ini tuan-tuan, kalau kita tak dengar apa yang Nabi bagi tahu, maka seseorang itu takkan berjaya di akhirat dia. Dia tak boleh berjaya. Maka mereka sembelih. Bila mereka sembelih, Nabi Allah SWT pun turunkan azab, bala kepada kaum Samud ni tuan-tuan adalah suara dan pekikan yang mematikan makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suara dan pekikan yang mematikan makhluk. Dalam Quran Allah sebut fadamdama alaihim rabbuhum. Damdama ni dia macam bunyi dentuman yang kuat. Tidak ada seorang pun di Madain Salih ataupun di Hijr itu apabila mendengar pekikan yang kuat itu kecuali mati. Ini azab Allah macam-macam tuan. Azab Allah, ada bumi diterbalikkan, ada kaum yang terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah dengan angin, ada yang dengan batu yang diturunkan, batu-batu panas. Kaum Nabi Saleh dengan pekikan. Kesemua ini adalah tentera Allah Azza wa Jal, tentera Allah Azza wa Jal. Jadi bila lalu di situ, Nabi cerita benda-benda ni. Sahabat waktu tu, sahabat tengok air telaga masih ada. Lalu sahabat pun guna untuk minum, untuk masak dan untuk uli tepung. Bila Nabi tengok, Nabi kata tuang semua air ni. Jangan makan tepung yang diuli dengan air di kawasan yang pernah diazab dan dilaknat oleh Allah. Faham tak tuan? Maka sahabat-sahabat pun tuang, dan tepung-tepung yang sudah diuli itu diberi makan kepada binatang yang dibawa oleh para sahabat lah. Binatang-binatang yang dibawa oleh para sahabat. Nabi tak bagi makan, Nabi tak bagi minum. Kemudian Nabi pun ajak sahabat meninggalkan tempat tadi lah. Jadi saya rasa sekadar tu dulu insya-Allah untuk pagi ni. Wahai Allah, Tuhan yang maha berkuasa dan maha mendengar. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, ampunkanlah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, Tuhan yang maha mendengar, ya dzal jalali wal ikram, kau rezekikanlah hidayah kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau mudahkanlah urusan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau luaskanlah rezeki kepada mereka, ya Allah, rezeki yang halal dan diberkati. Wahai Allah, mudahkanlah untuk mereka tunaikan hutang-hutang mereka, ya Allah. Wahai Allah, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah.
Tetapkanlah iman kami ya Allah sehingga akhir hayat. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab wahai Allah. Menjadi jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.